rancangan Mau'izah di Duke TV. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Saya harap semuanya berada di dalam sehat wal afiat di dalam bulan Ramadan ini. Moga-moga amal kita bertambah, amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya nak kongsikan dengan penonton sekalian persoalan mengenai berapakah jarak kita dengan syaitan. Oh, rupanya kita ni ada jarak juga dengan syaitan. Mungkin jarak kita dekat, mungkin jarak kita jauh. Jawapan dia adalah semakin kita dekat dengan Al-Quran, semakin jauh syaitan dengan kita. Sebaliknya, kalau kita jauh dengan Al-Quran, sudah pasti syaitan akan mendekati kita. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zuhruf ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa yang jauh dan meminggirkan peringatan daripada Allah, jauh daripada Al-Quran, jauh daripada peringatan daripada Ar-Rahman, maka Allah jadikan syaitan sebagai kawan karibnya. Allah jadikan syaitan sebagai kawan karibnya. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Itu mafhum daripada ayat yang saya bacakan tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuba bayangkan, rupa-rupanya selama ini kita bersahabat dengan syaitan. Kerana apa? Kita jauh daripada Al-Quran. Na'udzubillahi min zalik. Mulai hari ini saya nak ajak kepada penonton sekalian, mari kita bersama-sama menjadi sahabat kepada Al-Quran, supaya syaitan tidak lagi mendekati kita, supaya syaitan tidak mendekati kita. Penonton yang dirahmati Allah, kalaulah syaitan jadi sahabat kita, agak-agak apa yang berlaku pada kita? Sebab tu bila syaitan dah menjadi sahabat kepada manusia, dia akan menjadi jahat. Dia akan melanggar perintah-perintah Allah. Dia akan tinggalkan solat, duduk dalam bulan puasa tapi dia tak rasa bersalah, dia tak puasa. Dia tak rasa bersalah, dia tak solat. Dia tak rasa bersalah apabila dia tidak menutup aurat. Na'udzubillahi min zalik. Ini kesan daripada seseorang itu menjadi sahabat kepada syaitan. Na'udzubillahi min zalik. Jadi di sini saya nak kongsikan, hari ini kita kena beri masa pada Al-Quran. Hari ini kita kena beri masa pada Al-Quran. Baru kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan syaitan tidak akan berani mendekati kita. Baru syaitan tidak akan mendekati dalam hidup kita, dalam urusan hidup kita. Baik penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah waktu-waktu yang terbaik untuk kita baca Al-Quran? Yang pertama, Nabi sebut waktu yang terbaik untuk kita baca Al-Quran adalah di dalam solat. Nabi suka sangat membaca ayat Al-Quran di dalam solat dengan qiyam yang terlalu lama, sehingga kan para sahabat yang menjadi makmum ketika Nabi solat di waktu malam, para sahabat tak sanggup menjadi makmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Nabi terlalu panjang bacaannya. Selepas habis Al-Baqarah, Nabi sambung dengan surah Ali Imran, sambung pula dengan surah An-Nisa, dan terus dengan surah Al-Maidah. Hampir 5 juzuk satu rakaat Nabi baca di dalam solat. Subhanallah. Dan kemudian waktu pula antara siang dan malam, di antaranya para ulama menggalakkan kita membaca Al-Quran selepas subuh. Di waktu siang adalah selepas subuh. Kalau waktu malam antara maghrib dengan isyak. Antara maghrib isyak di antara waktu yang digalakkan untuk kita baca Al-Quran. Subhanallah. Sebab itu ada di kalangan para ulama kita, antara maghrib dan isyak, lewatkan isyak, contoh lewatkan isyak sampai pukul 12 atau pukul 2 pagi, mereka boleh hatam antara maghrib dan isyak sahaja. Subhanallah, subhanallah. Mana kata mereka sangat bersungguh-sungguh di dalam membaca Al-Quran, sehingga kan ada di kalangan para ulama kita menghabiskan masa dengan Al-Quran di dalam hidupnya. Allah beri umur dia 93 tahun. Itu kita panggil Imam Syu'bah, salah satu daripada imam qiraat kita. Dia menghabiskan umurnya membaca Al-Quran 13,000 kali. 13,000 kali hatam di dalam rumahnya sendiri. Subhanallah, Masya Allah. Itu di antara contoh-contoh yang kita boleh berikan supaya kita ambil pengajaran dan lebih bersemangat untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat dalam hidup kita. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat kata-kata saya ni. Apabila kita lupa membaca Al-Quran, satu hari kita lupa membaca Al-Quran, itu tandanya kita lupa jalan pulang ke syurga.
La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Penonton yang dirahmati Allah, lupakah kita kepada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, kerana Al-Quran itu akan menjadi syafaat kepada orang yang membacanya. Al-Quran itu akan membantu kita di dalam kubur. Al-Quran itu akan membantu kita di padang mahsyar nanti. Al-Quran itu akan membantu kita di mizan nanti. Al-Quran itu akan membantu kita di titian sirat. Siapa nak bantu kita di akhirat nanti? Salah satu yang akan membantu kita, menyelamatkan kita daripada kedahsyatan yaumul mahsyar adalah Al-Quran. Siapakah yang akan menerangi kegelapan di dalam kubur? Al-Quran. Siapa yang akan menjadi cahaya di titian sirat, laluan titian sirat? Al-Quran. Subhanallah. Sebab itu kita kena bersahabat dengan Al-Quran. Bersahabatlah dengan Al-Quran. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup setakat itu untuk kita mendapatkan perkongsian yang lebih menarik pada masa akan datang. Teruskan menonton Duke TV, jangan lupa subscribe dan kongsikan kepada sahabat-sahabat kita yang masih tidak menonton lagi Duke TV. Wallahu alam, kurang lebih saya mohon maaf. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan Mau'izah di Duke TV. Wa idza ghadiba fatara. Bila dia marah, dia memilih jalan bersabar. Dia bergaduh dengan suami dia, gaduh dengan isteri dia. Itulah sifat apa tahu. Apa yang ada, alhamdulillah. Dan kita terus berusaha untuk mendapatkan lebih daripada itu. Tetapi rasa syukur terhadap apa yang Capai target dalam hidup dia, impian dalam hidup dia, cita-cita dalam hidup dia. Apa dalilnya? Allah sebut dalam surah An-Nashrah, fa idza faragh. Sedangkan kita tak payah takut, sedangkan cacing duduk dalam tanah pun ada dia punya makannya. Kerana apa? Allah berikan dia rezeki. Jadi kita sebagai manusia tidak perlu kita nak takut akan rezeki yang Allah SWT berikan kepada kita.